Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang Matematik Tingkatan 2, Bab 9, Laju dan Pecutan. Melibatkan subtopik 9.1, Laju dan satu standard pembelajaran iaitu melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang laju purata. Bagaimana kita nak membuat pengiraan yang melibatkan laju purata dan juga kita nak membuat penukaran unit. Okey, laju purata biasanya digunakan untuk memberikan suatu gambaran tentang suatu keadaan laju yang tidak seragam. Okey, biasanya melibatkan beberapa destinasi yang berbeza dengan keadaan laju yang tidak seragam. Maksudnya laju yang berbeza di antara destinasi pertama dengan destinasi yang seterusnya. Okey, apakah rumus bagi membuat pengiraan laju purata? Okey, laju purata boleh diperolehi dengan cara jumlah jarak yang dilalui kita akan bahagikan dengan jumlah masa. Okey, kita akan lihat contoh yang pertama. Okey, kita ada dua destinasi di sini. Okey, Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 8.30 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Okey, di sini cikgu sediakan rumusnya iaitu laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi yang pertama sekali mestilah kita perlu kira jumlah jarak. Okey, jadi kita kira dahulu. Okey, kita kira dahulu jumlah jarak. Okey, jumlah jarak kita lihat daripada gambar rajah di atas. Okey, yang pertama sekali ialah 15 km dan yang kedua ialah 25 km. Jadi, 15 kita tambah dengan 25 km. Jadi, kita akan dapat jumlah jaraknya ialah 40 km. Okey, yang pertama kita dah ada jumlah jarak. Jadi yang kedua, kita mesti ada jumlah masa. Okey, kita kira pula untuk dapatkan jumlah masa. Okey, bagaimana kita nak dapatkan jumlah masa? Telah dinyatakan dalam soalan, dia bertolak pukul 8.30 pagi dan dia sampai pukul 12.15 tengah hari. Okey, jadi di sini kamu boleh menggunakan sistem 24 jam. Okey, 12.15. Okey, kita tolak dengan 8.30. Okey. Jadi kita akan tolak di sini. Di mana yang pertama sekali 15 kita tak boleh tolak dengan 30. Jadi kita akan pinjam daripada sini. Jadi yang ni tinggal 1. Okey. Yang ni jam yang ni minit. Jadi di sini akan berlaku penambahan 60 minit. Okey, jadi di sini 60 tambah 15 dah jadi 75. Okey, jadi 75 kita tolak dengan 30, kita akan dapat 45 minit. Okey, 11 kita tolak 3, kita akan dapat 3. Jadi maksudnya masa dia ialah 3 jam 45 minit. Jumlah masa. Okey, kita dah ada jumlah jarak, kita dah ada jumlah masa. Jadi kita boleh kira untuk laju purata. Jadi laju purata, okey, kita dah ada rumus di bawah ni. Jadi laju purata sama dengan jumlah jarak iaitu 40 km. Kita akan bahagikan dengan jumlah masa.
Dan masa ni kita perlu tukar kepada unit jam. Okey, 3 jam 45 minit kita boleh tukar dalam bentuk 3 tambah 45 dalam unit minit kita bahagikan dengan 60 supaya kita dapat dalam unit jam. Okey. Jadi kita akan tukar kepada 3 45 per 60. Dan sekarang kita dah dapatkan dalam unit jam. Okey, jadi kamu gunalah kalkulator untuk mengira. Jadi kita akan dapat 40 bahagi 3, 45 per 60. Kita akan dapat 10.67 kilometer per jam. Okey. Ini contoh yang pertama. Okey. Seterusnya kita lihat pula soalan yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Aina mula bertolak dari rumahnya ke sekolah pada jam 6.50. Okey. 0650. Okey, sifar 650. Dia berbasikal dengan laju purata 10 meter per saat. Jika jarak di antara rumahnya dengan sekolah ialah 9 kilometer, pada jam berapakah dia akan tiba di sekolah? Okey, boleh faham soalan ni? Okey, sekarang ni maklumat apa yang telah diberi, kita tandakan. Yang telah diberi ialah laju purata. Kita ada masa dia bertolak. Dan kita ada jarak. Okey, jaraknya ialah 9 kilometer. Jadi daripada maklumat laju purata, okey, laju purata sama dengan jumlah jarak. Okey, jadi kita gantikan 10 meter per saat sama dengan, okey, jumlah jarak. Jumlah jarak kita ada 9 kilometer. Okey, kita tulis dahulu 9 kilometer per dengan bawah ni ialah jumlah masa. Okey, jadi boleh tak kita dapatkan jumlah masa? Boleh. Okey, jadi jumlah masa, daripada sini kita ubah suai persamaan. Jumlah masa sama dengan, okey, 9 kilometer. Okey, yang ni kalau kamu lihat, yang ni unit kilometer dan yang ni unit meter. Jadi pastikan kamu tukar kepada unit yang sama. Jadi yang ni cikgu tukar 9 kilometer kepada unit meter. Jadi 9,000 meter per dengan 10 meter per saat. Okey, kamu kena ingat penukaran unit iaitu 1 kilometer sama dengan 1,000 meter. Maka kalau 9 kilometer sama dengan 9,000 meter. Okey, boleh Jadi kita permudahkan. Bila kita permudahkan, okey, meter dah meter, tinggal unit saat sahaja. Jadi 9,000 bahagi 10, kita akan dapat 900 saat di sini. Okey, 900 saat. Okey, jadi kalau yang diberi laju purata dalam unit minit, okey, dalam unit minit, jadi yang saat ni kamu perlu tukar kepada unit minit. Okey, bagaimana nak tukar kepada unit minit? Okey, 1 minit sama dengan 60 saat. Okey, 1 minit 60 saat, jadi di sini 900, okey, daripada 900 saat, kita boleh tukar 900, kita bahagi dengan 60, jadi kita dah dapat dalam unit minit. Okey, boleh. 900, kita bahagi dengan 60, kita akan dapat 15 minit. Okey. Okey, apabila kita dah ada maklumat untuk masa, jadi kita ada masa dia mula bertolak iaitu pukul 6.50. Okey, jadi kita boleh tambahlah. Okey, 50. Kita akan tambah dengan
15 minit. Okey, kita akan tambah dengan 15 minit. Okey, jadi kita akan dapat 5, 6, 6, sifar. Okey, oleh kerana yang sini yang di sebelah ini, maksimum dia mesti 59 sahaja. Jadi, kita gunakan maklumat ni tadi. Okey, 1 jam 60 minit. Jadi, kita akan tolak dengan 60 di sini. Kita akan tambah 1 di sini. Okey, ni unit penukaran asas unit Okey, 65 kita tolak 60. Jadi, di sini kita akan dapat 5. Okey, yang ni sifar. Okey, 6 tambah 1, 7. Jadi, pada jam berapakah dia akan tiba di sekolah? Dia akan tiba di sekolah pada jam pada jam 07.05. Okey? Boleh? Okey. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga melibatkan penukaran unit. Okey, Diana berlari dengan kelajuan 7 meter per saat. Cari laju lariannya dalam kilometer per jam. Okey, yang ni melibatkan penukaran unit. Okey, kita tulis dahulu 7 meter per saat. Okey, per saat tu maksudnya per 1 saat. Okey, kita nak tukar kepada kilometer per jam. Jadi kamu lihat di sini dekat imbas kembali ni, kalau meter, okey, 1 meter, tengok pada yang ni. Okey, daripada meter nak ke kilometer. Okey, nampak ke? Okey, daripada meter nak ke kilometer. Jadi kita akan bahagi dengan 1000. Okey, jadi 7 bahagi 1000. Jadi kita dah bertukar kepada unit kilometer. Dan yang bahagian bawah, daripada saat kita nak tukar kepada jam. Okey, kamu lihat di sini. Daripada saat nak pergi ke jam. Okey, sorry daripada saat. Okey, daripada sini nak pergi ke jam. Maksudnya kita akan bahagi dengan 60 bahagi dengan 60. Iaitu 1 bahagi 60 dapat untuk minit. Bahagi lagi 60 baru kita dapat untuk jam. Okey. Jadi sekarang ni kamu hanya perlu kira yang ni lah. Okey, kamu boleh guna kalkulator. Okey, pastikan ada tanda kurungan. Okey. Jadi kamu kira guna kalkulator, kamu akan dapat jawapannya. Okey, 25.2. Okey, unitnya ialah kilometer per jam. Okey, ini contoh yang pertama untuk penukaran unit daripada meter per saat kepada kilometer per jam. Okey, seterusnya soalan B. Had laju di sebuah lebuh raya ialah 110 km per jam. Cari had kelajuan itu dalam masa meter per saat. Okey. Jadi yang pertama sekali kita akan lihat kepada, okey, kita tulis dahulu. Okey, yang pertama sekali diberi 110 km per jam. Maksudnya per 1 jam. Okey, jadi sekarang ni bahagian atas kilometer kita akan tukar kepada meter. Okey, kilometer nak pergi kepada meter. Okey, kilometer nak pergi kepada meter. Kamu lihat daripada yang ni Okey, kilometer nak pergi kepada meter. Maksudnya kena darab dengan 1000. Okey, jadi bahagian atas 110. Kamu darab dengan 1000. Okey, jadi dah bertukar kepada unit meter. Okey. Kilometer kepada meter darab 1000 dah bertukar jadi unit meter bahagian atas. Manakala bahagian bawah daripada unit jam nak pergi kepada saat.
Okey, jam nak pergi kepada saat. Okey, yang ni jam pergi kepada saat. Maksudnya kita darab 60, kita dapat minit. Darab lagi 60, barulah kita dapat saat. Okey, mudah je ya kalau kamu ingat tentang asas penukaran unit. Okey, seterusnya kamu guna kalkulator. Okey, pastikan kamu menggunakan tanda kurungan. Okey, jadi kita akan dapat, okey, guna kalkulator kamu akan dapat 30.56 meter per saat. Okey, ini contoh kedua untuk penukaran unit daripada unit yang berbeza. Okey, kita nak tukar kepada unit yang seterusnya lah mengikut kehendak soalan. Okey, seterusnya kita lihat penukaran unit yang ketiga. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Larian seekor harimau bintang boleh mencecah kelajuan 25.9 meter per saat, terutama apabila mengejar mangsanya. Nyatakan kelajuan itu dalam unit kilometer per minit. Okey, jadi kita tulis dahulu dalam bentuk 25.9 meter, okey, per saat. Maksudnya per 1 saat. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tukar bahagian atas meter kepada kilometer. Maksudnya kita akan bahagi dengan 1000. Okey, di sini bahagi dengan 1000. Jadi 25.9 kamu bahagikan dengan 1000. Jadi akan bertukar kepada unit kilometer. Okey. Dan yang bahagian bawah daripada saat ke minit. Okey, daripada saat. Okey, saat di sini kita nak pergi ke minit. Jadi kita akan bahagi dengan 60. Jadi 1 bahagi 60. Okey, daripada saat dah jadi minit. Okey, boleh faham? Dan seterusnya, kamu hanya perlu menggunakan kalkulator untuk mengira lah. Okey, kurungan 25.9 bahagi 100, tutup kurungan, bahagi, okey, kurungan 1 bahagi 60 tutup kurungan. Kamu akan dapat 1.554 kilometer per minit. Okey. Yang penting di sini cikgu kata kamu mesti ingat. Okey, yang ni kamu mesti ingat. Melibatkan penukaran asas bagi jarak biasanya dalam kilometer dan meter, dan juga penukaran asas bagi masa dalam unit jam, minit dan juga saat. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita lihat contoh yang terakhir. Okey, contoh 4. Okey, contoh 4. Seorang penunggang motosikal mengambil masa setengah jam untuk bergerak sejauh 40 km. Kemudiannya, dia menggunakan masa 10 minit untuk menghabiskan perjalanan seterusnya yang berjarak 16 km. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan itu. Okey, yang ni kamu kena fahamkan maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang diberi sekarang ni dia nak laju purata. Jadi kamu mesti dapatkan jumlah jarak dan juga jumlah masa. Okey, daripada maklumat yang diberi, kita tulis dahulu jumlah jarak. Okey, jumlah jarak. Okey, jumlah jarak sama dengan, okey, kita lihat dalam soalan 40 km dan seterusnya 16 km. Jadi 40 kita tambah dengan 16, kita akan dapat 56 km untuk jumlah jarak. Okey, seterusnya kita perlu kira pula untuk jumlah masa. Okey, jumlah masa. Okey, jumlah masa yang diberi setengah jam.
Setengah jam maksudnya 30 minit. Tambah. Menggunakan masa 10 minit untuk menghabiskan jarak perjalanan seterusnya. Maksudnya 10 minit lagi. Jadi jumlah masa yang kita ada ialah 40 minit. Untuk mengira laju purata, dia nak dalam unit kilometer per jam. Jarak kita dah ada dalam kilometer. Masa kita dalam minit, jadi kamu perlu tukar masa ni kepada jam. Jadi 40 bahagi 60, kita dah tukar kepada jam. Bahagi dengan 60. Kita akan dapat 2/3 jam. Boleh Jadi kita boleh kira laju purata. Di sini. Laju purata, jumlah jarak yang kita ada di sini ialah 56 km per dengan masa yang kita ada adalah 2/3 jam. Dan kamu gunakan kalkulator untuk membuat pengiraan. 56 bahagi 2/3 jam, kamu akan dapat 84 kilometer per jam. Jadi ini ialah beberapa contoh yang melibatkan pengiraan laju purata dan juga penukaran unit bagi laju. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.